Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah kali ini ialah Kerajaan Empire Champa Vietnam episode kedua. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan kisah menarik ini dalam sejarah bangsa kita. Walaupun beberapa sejarawan menyatakan bahwa Champa hilang kuasa selepas kejatuhan Vijaya pada perang tahun 1471, namun orang Viet masih mengakui bahwa orang Cham masih mempunyai kuasa yang utuh di Panduranga, Chie Tan. Perkara ini dicatatkan dan digazetkan oleh orang Viet. Dinasti Le yang memerintah Nam Viet, Vietnam pada waktu itu, 1400 Masihi 1788 Masihi, beranggapan Panduranga merupakan wilayah naungan dan perlu menghantar ufti kepada kerajaan Nam Viet setiap tahun. Bagi Vietnam, hubungan ini wujud dalam keadaan di mana orang Cham perlu menerima kekuatan Vietnam. Hakikat bangsa Cham bukanlah bangsa yang lemah. Namun perpecahan dan tidak bersatu padu merupakan satu hal yang berlaku dalam masyarakat Champa pada waktu itu. Lebih menarik orang Champa sendiri yang banyak membantu dalam perang saudara dalam kalangan kerabat beraja Nam Viet. Ini bermakna, kekuatan orang Cham tidak digembleng sepenuhnya untuk memperkuatkan kerajaan Champa itu sendiri. Keadaan di Vietnam bukanlah keadaan yang aman sentosa karena Vietnam sendiri sering terjadinya perang saudara sesama mereka. Pada tahun 1529 Masihi, Mek Dang Dung seorang Mandarin telah bertindak merampas kuasa di Tang Long dan mengisytiharkan kewujudan dinasti Mek bagi menggantikan dinasti Le. Keadaan ini menyebabkan berlakunya perang saudara yang dahsyat di Vietnam. Pada tahun 1558 Masihi, Nguyen Huang yang merupakan penyokong dinasti Le telah dihantar ke wilayah Tuan Hoa bagi mengawal kawasan selatan Vietnam. Keadaan ini menyebabkan berlakunya pertembungan dengan kuasa Champa. Tahun 1600 Masihi, keluarga Nguyen telah bersengketa dengan beberapa pemimpin pro dinasti Le, yang menyebabkan sekali lagi perang saudara meletus pada tahun-tahun 1627 sampai tahun 1672 Masihi. Untuk mengalihkan fokus perang saudara tersebut, keluarga Nguyen telah mengalihkan serangan ke atas Champa bagi mendapatkan bekalan, sumber untuk meneruskan perang. Serangan oleh keluarga Nguyen ke atas Champa ini dilakukan dalam beberapa ekspedisi, yaitu ekspedisi tahun 1611 Masihi ke atas Puyen, 1629 Masihi ke atas Han Hoa, 1558 Masihi ke kawasan utara Sungai Panrang yang membawa kepada kejatuhan Panduranga pada tahun 1629 Masihi. Pada abad ke-10, hubungan yang erat antara Champa dengan pedagang Islam telah menyebabkan Islam tersebar di kawasan Champa. Namun dengan agak perlahan berbanding dengan beberapa kawasan Melayu yang lain seperti Perlak, Pasai, Aceh, Terengganu, Kedah, serta Melaka. Keadaan ini disebabkan Raja Champa dan kerabatnya belum menerima Islam sebagaimana yang berlaku di kawasan negeri Melayu Nusantara. Benarlah kata ungkapan Arab, agama raja merupakan agama rakyatnya. Keadaan ini telah berubah apabila berlakunya serangan Dai Viet, Nam Viet ke atas Champa pada tahun 1471 Masihi. Invasi Dai Viet yang berlaku ini telah merancakkan lagi perkembangan Islam dalam kalangan orang Melayu Champa. Pada abad ke-17, kerabat Raja Champa kebanyakannya telah memeluk agama Islam, sekaligus menyebabkan orang Champa menerima Islam dengan hati yang terbuka. Sehingga sekarang majoriti penduduk Cham merupakan penganut agama Islam. Namun masih ada yang mencampurkan ajaran Islam dengan kepercayaan Hindu.
Keadaan sama turut berlaku di Kepulauan Jawa di Indonesia, walaupun bukanlah semuanya begitu. Dalam catatan di Indonesia, seorang puteri Campa yang beragama Islam dikatakan telah berkahwin dengan Maharaja Majapahit yang ketujuh, yaitu Kertawijaya. Catatan tersebut menggambarkan puteri Campa tersebut berjaya menunjukkan pengaruh dalam istana Majapahit. Apabila beberapa orang kerabat diraja telah memeluk Islam, walaupun Majapahit merupakan kerajaan Jawa, namun antara dua kerajaan ini mempunyai persamaan, yaitu keduanya menerima pengaruh agama Hindu. Sebelum ini, saya ada menyatakan pandangan ahli sejarawan Barat yang menyatakan Campa mula menerima Islam sekitar abad ke-17. Namun catatan negeri Kelantan telah memberikan perspektif yang berbeza mengenai isu ini. Dalam riwayat tradisi Kelantan, Raja Campa kebanyakannya sudah memeluk Islam seawal era Panduranga. Panrang menjadi ibu kota ketiga bagi kerajaan Campa selepas Indrapura dan Vijaya. Buktinya pada tahun 1471, Wanbo telah diangkat menjadi Raja Campa dengan memakai gelaran Sultan Wan Abu Abdullah. Baginda menggantikan bapa mertuanya Raja Candranikalawa atau Ban Latra Toan yang mangkat dalam tahanan musuh. Ini jelas menafikan hujah sejarawan Barat bahwa kerabat di Raja Campa hanya mula menerima Islam selepas abad ke-17. Hakikat seawal abad ke-15, Campa sudah mempunyai seorang raja yang beragama Islam. Menjadi sebuah kerajaan Melayu yang jauh daripada kelompok bangsa Melayu amatlah sukar. Sehingga kerajaan ini sering diganggu oleh Nam Viet sehingga menyebabkan kerajaan ini runtuh pada abad ke-19. Untuk memahami kerajaan Nam Viet, Vietnam, Dai Viet ini, suka saya masukkan sejarah Nam Viet secara ringkas supaya pendengar mendapat sedikit gambaran mengenai Nam Viet dan dinasti Nguyen, yang merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam kejatuhan kerajaan Campa. Vietnam telah diasaskan sebelum tahun Masehi lagi. Sejarahnya dalam sistem kerajaan ini setanding dengan negara China di mana Vietnam juga pernah dijajah beberapa kali oleh Empire dinasti China sejak zaman dinasti Qin lagi. Semasa dinasti Qin di bawah pemerintahan Qin Shi Huangdi, China telah menghantar Jenderal Cao Tu untuk menakluki Guangxi dan juga Guangdong, di mana penduduknya terdiri dari orang Annam dan Thailand. Pada tahun 35 Masehi, Maharaja China telah menghantar Jin Yin untuk memperkuatkan lagi proses pencinan terhadap Annam, Vietnam, dan juga Tonkin. Semasa dinasti Qin bergoncang, Jenderal Cao Tao telah bertindak menyatukan negara tersebut dan menubuhkan sebuah negara baru yang diberi nama sebagai Nam Yue. Tetapi bagi masyarakat Annam menyebutkannya sebagai Nam Viet. Nama Dai Viet adalah merujuk kepada negara baru Vietnam yang menjadi satu kuasa baru di tanah besar Asia Tenggara. Sebagaimana kita sedia maklum bahwa China merupakan negara yang mempunyai ketamadunan yang paling terkedepan. Berbanding dengan tamadun awal dunia yang lain di kawasan Asia, disebabkan kemajuan dalam sistem tamadun ini, maka China sememangnya berhasrat untuk meluaskan tanah jajahannya. Disebabkan dasar inilah Vietnam telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penjajahan China. Vietnam terlibat dalam proses perluasan China disebabkan Vietnam merupakan jiran terdekat kepada negara China. Pengaruh China sememangnya tidak boleh dinafikan dalam sistem pentadbiran Vietnam, begitu juga dengan institusi budaya dan adat resam. Masyarakat Vietnam sering diasak oleh kebudayaan China, terutamanya bagi mereka yang tahu membaca.
Kitab klasik China dalam bidang kesusastraan dan juga agama telah dibawa masuk ke Vietnam. Sistem pendidikan Konfusius dan Buddha Mahayana mula masuk dan diajar di Vietnam. Walaupun sudah ada yang menganut agama Buddha, tetapi masih ramai yang mengamalkan kepercayaan animisme dan menyembah nenek moyang, yang merupakan tradisi bagi masyarakat Vietnam. Begitu juga dengan adat resam, kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Vietnam masih lagi dipertahankan. Sejak dinasti Engyo sehingga kejatuhan dinasti Li, telah berlaku banyak perkembangan terhadap pegangan dan kepercayaan masyarakat Vietnam. Semasa pemerintahan raja kedua dari dinasti Li, Baginda telah membawa masuk teks klasik Buddha dan menjadikan agama Buddha sebagai agama rasmi, bagi menggantikan kepercayaan ajen kolot masyarakat Vietnam yang mana rata-rata percaya kepada animisme. Ada juga sebilangan daripada masyarakat Vietnam terutamanya yang terpelajar terpengaruh dengan Konfusius dan fahaman Tao. Ini turut disokong oleh William J. Dulker dan Jackson J. Spillerfoger dalam bukunya Sejarah Dunia edisi kelima. Selepas penaklukan Han Wuti, pengasas dinasti Han, dinasti kedua China, ke atas Annam atau Nam Viet, Canton dan Tonkin. Tanah jajahan ini telah dibahagikan kepada beberapa wilayah. Sejak tahun 939 Masehi, Nam Viet telah berada dalam wilayah China dengan mana Nam Viet mempunyai kuasa pentadbiran otonomi. Kuasa otonomi telah diberikan kepada Nam Viet atau Nan Yue sejak zaman dinasti Han lagi. Namun kuasanya hanyalah samar-samar sebagai kata untuk mengambil hati bagi mengelakkan Nam Viet memberontak. Tetapi selepas berlaku pemberontakan terhadap kerajaan China oleh Nam Viet, pentadbiran China telah dikenakan ke atas Nam Viet pada 40 Masehi. Ini disokong oleh William J. Dulker dan Jackson J. Spillerfoger melalui bukunya World History. Menurutnya lagi selama lebih kurang 1000 tahun, Vietnam menerima pengaruh China dalam pelbagai bidang seperti kesenian, falsafah, kesusastraan, seni bina, penulisan China, pentadbiran, serta kebudayaan China. Selain itu, ia turut disokong oleh Joseph Buttinger. Menurut Buttinger, pengaruh China ke atas Vietnam melebihi 1000 tahun. Satu pemberontakan telah berlaku seawal tahun 89 Masehi, yang dilakukan oleh seorang wanita yang bernama Chiang Hutsi, bagi menentang proses pencinaan. Maharaja Han Wuti telah menghantar Jenderal Ma Yuan untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Dan Jenderal Ma Yuan berhasil menaklukkan Annam dan juga Tonkin. Daripada kerajaan Nam Viet kepada kerajaan Dai Viet, telah banyak kali berlaku perperangan antara Vietnam lama dengan kerajaan China. Pada zaman Nam Viet sahaja telah berlaku sekurangnya 3 kali penentangan, antara tahun 541 Masehi hingga 602 Masehi. Dan sepanjang pemberontakan tersebut, kuasa kerajaan sering bertukar tangan antara Vietnam dan China. Vietnam bukan sahaja menghadapi cabaran dalam mempertahankan diri dengan China, tetapi juga menghadapi cabaran mempertahankan diri dari kerajaan Melayu Champa dan juga dari Perancis. Mengikut sarjana Perancis, Vietnam mempunyai 15 dinasti, di mana setiap dinasti mempunyai jangka hayat yang pendek sahaja. China kalah kepada Vietnam dalam perperangan pada tahun 939 Masehi dan dihalau keluar dari negara Dai Viet. Ini merupakan satu manifestasi panjang pertempuran dan perperangan antara tentara Empire China dan juga pemberontak Vietnam di lembah Sungai Merah. Sebelum penaklukan China, terdapat 4 dinasti yang memerintah Vietnam, dan selebihnya selepas penaklukan dari China.
Wan Guwo menggambarkan kedahsyatan perperangan, di mana menurut bancian kerajaan China sekitar tahun 140 Masehi, di beberapa daerah di China terutamanya Annam menunjukkan sekitar 300.000 orang terkorban. Walaupun perperangan demi perperangan berlaku dengan China, namun satu perkara yang tidak boleh dinafikan ialah segala struktur China diguna pakai oleh Vietnam. Sebagaimana China, Vietnam juga mengamalkan sistem monarki dan sistem menteri seperti China. Kuasa kerajaan Vietnam juga menyerupai China di mana segala kuasa berada di bawah keluarga diraja. Sistem birokrasi diambil dari China sehinggalah sistem perperiksaan awam turut diadaptasi dari China. Proses pencinaan ini sebenarnya menyebabkan ketandusan pemimpin Vietnam untuk berpikir secara kreatif. Bagi menghadapi cabaran baru untuk menentang Perancis pada abad ke-19.